sejahtera. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bab 5, pengangkutan di Malaysia. Bahagian yang pertama. Okey. Pelajar boleh email di bawah atau komen di YouTube channel saya untuk sebarang pertanyaan atau komen. Okey, mari kita mulakan. Bab 5, pengangkutan di Malaysia. Okey, objektif hari ini yang kita akan capai, kita cuba 3 objektif yang pertama. Okey, yang pertama, mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Objektif yang pertama. Objektif yang kedua, mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan di Malaysia. Ini adalah objektif yang kedua yang kita akan capai hari ini. Dan yang ketiga, memberi contoh pengangkutan awam di Malaysia. Okey. Pengangkutan penting kerana meningkatkan ketersampaian sesuatu tempat. Ketersampaian bermaksud kebolehan untuk sampai ke sesuatu tempat. Sebagai contoh, dari rumah kita hendak pergi ke sekolah mudah, maka tahap ketersampaiannya tinggi. Jika kita hendak ke hutan simpan belum di Perak, darjah ketersampaiannya rendah kerana agak sukar untuk ke sana kerana perlu menaiki beberapa jenis pengangkutan dan juga perlu berjalan kaki untuk sampai ke sana. Okey, pengangkutan juga penting kerana ia membolehkan pembukaan kawasan baru, meluaskan pasaran barangan dan meningkatkan hubungan sosio-ekonomi antara bandar dan luar bandar. Okey, mari kita lihat yang pertama, jaringan jalan raya di Malaysia. Malaysia mempunyai jaringan jalan raya yang maju dan cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Lebuh raya pula dibina untuk mempercepat dan memudahkan perjalanan. Jalan raya merupakan pengangkutan penting di Malaysia kerana banyak menghubungkan kawasan di semenanjung Malaysia. Di Sarawak pula, jalan raya tertumpu di kawasan pantai barat yang menghubungkan Kuching, Bintulu sehingga Miri. Manakala di Sabah pula, jalan raya utama yang terdapat di sepanjang pantai barat dan kawasan pantai timur dihubungkan dengan jalan raya Kota Kinabalu Sandakan. Okey. Mengapa jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia? Ini kerana jaringan jalan raya lebih mudah dibina kerana keadaan bentuk muka bumi dan kegiatan ekonomi utama lebih tertumpu di kawasan pantai barat menyebabkan pembangunan jalan raya lebih pesat di sana. Okey, tujuan lebuh raya dibina. Okey, ini adalah jawapan bagi tujuan lebuh raya dibina, iaitu mempercepat dan memudahkan perjalanan. Okey, tujuan lain lebuh raya dibina ialah untuk memendekkan masa, meluaskan pasaran barangan, menghubungkan kawasan luar bandar dan mengangkut hasil pertanian dan bahan mentah. Okey, mari kita lihat peta 1 di bawah ni. Okey, peta ini menunjukkan lebuh raya utama di Malaysia. Okey, lebuh raya utama yang pertama ialah lebuh raya Utara Selatan. Menganjur daripada Bukit Kayu Hitam, lihat di sini Bukit Kayu Hitam sehingga ke Johor Bahru. Okey. Okey, lebuh raya ini sepanjang 847.7 km. Okey, lebuh raya yang lain ialah lebuh raya Persekutuan. Nombor 2, kita boleh lihat lebuh raya Persekutuan. Lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Lebuh raya Pantai Timur. Nombor 4. Okey, boleh lihat di sini. Lebuh raya Timur Barat. Nombor 5.
menghubungkan Gerik dan Jeli. Lebuh Raya Kuala Krai, Gua Musang dan Kuala Lipis, nombor 6. Okey, kita boleh lihat di sini nombor 6. Dan nombor 7, Lebuh Raya Tun Razak. Dan nombor 8, Lebuh Raya Pan Borneo. Okey, di Sabah. Okey. Okey, contoh soalan yang boleh dikaitkan di sini. Nyatakan 5 lebuh raya utama di Malaysia. Okey, jawapannya ada di sini. Pelajar-pelajar boleh jawab 1 hingga 8. Pilih 5 sahaja. Okey, jika terdapat kekurangan dari segi visual, anda bolehlah rujuk buku teks masing-masing. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, terdapat beberapa jenis jalan di negara kita, iaitu jalan persekutuan, jalan bandaran. Ini contoh jalan persekutuan. Jalan bandaran, okey, ini contoh gambar jalan bandaran. Jalan jalan berturap. Ini jalan berturap dan jalan tidak berturap. Okey, ini contoh gambar jalan yang tidak berturap. Jalan persekutuan ialah jalan raya yang mempunyai 2 lorong menghubungkan kawasan tertentu seperti Alustar ke Kulim atau Sandakan ke Tawau. Jalan bandaran pula ialah jalan raya yang dibina di kawasan pembandaran seperti di Bandar Ipoh, Johor Bahru dan Kuching. Jalan raya berturap ialah jalan raya yang dibina menggunakan tar, manakala jalan raya tidak berturap ialah jalan raya yang terdiri daripada jalan batu atau jalan tanah merah. Okey, ini adalah penerangan ringkas jalan persekutuan. Okey, terdapat di kawasan bandar iaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya. Pelbagai jenis kenderaan boleh lalu di jalan tersebut. Kenderaan boleh bergerak laju. Okey, kita tengok pula jalan bandaran. Jalan-jalan yang terdapat di dalam bandar. Pelbagai jenis kenderaan boleh lalu di jalan tersebut. Kenderaan bergerak sangat laju. Jalan tempatan. Kita masuk jalan tempatan. Terdapat di kawasan perumahan, kawasan kampung dan pekan-pekan kecil. Hanya kenderaan ringan yang menggunakan jalan tersebut seperti basikal, motosikal dan kereta. Jalan bergerak dengan kelajuan sederhana. Okey, sebelum kita rehat, saya nak terang sedikit bagaimana untuk mengenal pasti jalan persekutuan, jalan negeri dan jalan bandaran. Okey, jalan persekutuan ialah jalan-jalan yang menghubungkan antara negeri ke satu negeri dan dilabel dengan kod F atau FT. Manakala jalan negeri dan bandaran adalah jalan-jalan penghubung antara bandar ke bandar dan dilabel dengan kod negeri berkenaan. Okey. Kita rehat 5 minit dan jawab soalan. Sambil rehat kita cuba menjawab soalan. Soalan yang pertama, nyatakan lebuh raya yang menghubungkan utara dengan selatan semenanjung Malaysia. Okey, saya pasti pelajar-pelajar akan dapat jawab dengan mudah. Okey, jawapannya ialah lebuh raya utara selatan. Okey, soalan yang kedua. Jaringan jalan raya lebih padat di semenanjung Malaysia berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Mengapa? Okey, saya sudah terang di slide yang awal tadi. Ini kerana jaringan jalan raya mudah dibina kerana permukaan bentuk muka bumi dan kegiatan ekonomi yang utama lebih tertumpu di pantai barat semenanjung Malaysia atau di semenanjung Malaysia berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Okey, kita sambung dengan
jaringan landasan kereta api di Malaysia. Okey. Okey, terdapat dua sistem landasan kereta api di semenanjung Malaysia, iaitu dari Padang Besar ke Johor di sebelah pantai barat. Okey, kita boleh lihat di peta ni. Okey, di sini. Dan dari Gemas ke Tumpat di pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, Gemas di sini ke Tumpat. Okey, nampak? Ada dua, satu dan dua. Okey, stesen kereta api Gemas adalah stesen yang menghubungkan antara jaringan kereta api di pantai barat dan pantai timur semenanjung Malaysia. Dalam kata lain, stesen persimpangan. Okey. Ini stesen kereta api Gemas. Stesen persimpangan antara pantai timur dan pantai barat semenanjung Malaysia. Okey, ini soalan selalu ditanya di sini. Fungsi utama stesen Gemas. Okey, jelas? Kita teruskan. Terdapat juga cabang lain menghubungkan laluan ini dengan laluan sekitarnya. Okey. Kewujudan landasan kereta api di Malaysia berkait rapat dengan pelombongan biji timah. Kini, perkhidmatan kereta api telah diperluaskan penggunaannya di kawasan bandar kerana yang pertama, ia dapat mengelakkan kesesakan. Yang kedua, selesa, cepat dan tepat. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran kerana masa kini kereta api sudah menggunakan tenaga elektrik seperti komuter, ETS dan LRT. Okey, yang keempat, mendapat permintaan tinggi penduduk di bandar. Dan yang kelima, menggalakkan kegiatan pelancongan kerana pelancong lebih mudah bergerak ke kawasan yang diingini. Malah, pengangkutan kereta api kini bakal diperluaskan di negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu. ECRL bakal melihat perubahan dengan menghubungkan Gombak di Kuala Lumpur ke Kota Baru di Kelantan hanya dalam masa 4 jam 45 minit. Perkhidmatan kereta api kargo telah menyediakan perkhidmatan pengangkutan barang dan meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Perkhidmatan kereta api penumpang telah menghubungkan bandar-bandar utama di semenanjung Malaysia melalui Ekspres Sinaran, Ekspres Langkawi, WAU dan Ekspres Kenari. Kini, kereta api di Malaysia telah menggunakan perkhidmatan ETS yang lebih pantas menghubungkan Kuala Lumpur sehingga Arau di Perlis. Perkhidmatan kereta api antarabangsa iaitu Ekspres Antarabangsa menghubungkan Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura telah berjaya menggalakkan industri pelancongan di tiga buah negara. Pihak kerajaan Malaysia sentiasa berusaha menambahkan perkhidmatan kereta api dan kerajaan telah berjaya menambah perkhidmatan rel bersepadu di sekitar Lembah Kelang. Perkhidmatan ini terdiri daripada komuter, transit ringan seperti Star LRT, Putra LRT, KL Monorail dan ERL iaitu Express Rail Link. Pada tahun 1995, KTMB telah memperkenalkan perkhidmatan komuter yang menghubungkan Rawang dan Seremban dan yang kedua, Pelabuhan Kelang ke Sentul. Pada tahun 1996, transit aliran ringan Star LRT mula beroperasi di sekitar Sentul Timur Seri Petaling dan Sentul Timur Ampang. Pada tahun 1998, sistem aliran transit ringan Putra LRT diperkenalkan di sekitar Kuala Lumpur. Pada tahun 2003, KL Monorail diperkenalkan di kawasan segitiga emas iaitu kawasan Jalan Sultan Ismail, Jalan Culan
Jalan Pudu Daun Caukit. Ini kerana kawasan-kawasan itu terdiri daripada pelbagai bangunan perdagangan dan perniagaan. Perkhidmatan rel bersepadu sangat penting di Kuala Lumpur kerana ia dapat membantu mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa penumpang dan mengurangkan pencemaran udara. Perkhidmatan ini adalah alternatif kepada penumpang selain pengangkutan awam yang lain seperti bas dan teksi. Okey, kita boleh lihat di sini stesen Central Kuala Lumpur merupakan pengangkutan rel bersepadu di Kuala Lumpur. Di sini adalah pusat tumpuan transit aliran ringan, kereta api, komuter dan lain-lain perkhidmatan kereta api. Okey, kita lihat di Sabah. Okey, di Sabah. Landasan kereta api di Sabah menghubungkan Tanjung Aru, Papar, Beaufort dan Tenom. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, dan soalan tambahan. Mengapakah di Sarawak tiada jaringan landasan kereta api? Okey, mengapa di Sarawak tiada? Kita boleh lihat. Okey, ini kerana di Sarawak landasan kereta api tidak boleh dibina kerana pantai yang berpaya, kawasan pedalaman yang bergunung ganang, penduduk kebanyakan bertumpu di sepanjang sungai. Okey, kita boleh lihat. Okey, perkhidmatan kereta api adalah penting untuk, ini adalah soalan yang memerlukan jawapan. Okey, jawapannya mengangkut barangan dan penumpang, meningkatkan hubungan dengan kawasan pendalaman, membantu ekonomi kawasan pendalaman. Okey, sekarang kita masuk tajuk yang seterusnya, lapangan terbang antarabangsa. Okey, kita boleh lihat gambar ni. Gambar peta ni menunjukkan lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Okey. Okey. Cuba nyatakan lapangan terbang antarabangsa ini di Johor. Okey, kita boleh lihat. Okey. Jawapannya ialah lapangan terbang antarabangsa Senai. Okey. Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan 18 padang terbang. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup menyebabkan permintaan terhadap pengangkutan udara meningkat. Pengangkutan udara juga membantu menggalakkan sektor pelancongan negara dengan meningkatkan pelancong yang datang ke Malaysia. Sehingga kini, Malaysia mempunyai 7 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan 18 lapangan terbang padang terbang. Lapangan terbang antarabangsa KLIA merupakan lapangan terbang antarabangsa yang terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik di dunia. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Pelabuhan utama di Malaysia. Okey. Ciri-ciri pelabuhan. Yang pertama kita tengok ciri-ciri pelabuhan. Terletak di kawasan perairan yang terlindung. Yang kedua, mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang baik. Mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan. Okey, ada beberapa pelabuhan utama di Malaysia. Yang pertama, Pelabuhan Kuantan menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan, penyerahan bagi pukal kering, pecah pukal dan pukal cecair dan kargo berbahaya. Okey, di Kuantan. Yang kedua, Pelabuhan Pulau Pinang. Pintu masuk ke Semenanjung Malaysia, mempunyai perkhidmatan feri dan marina.
Okey, yang ketiga adalah Pelabuhan Klang. Pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan dan serantau. Terdiri daripada dua terminal iaitu Northport dan Westport. Okey. Pelabuhan kontena Teluk Sepagar. Pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontena, mengendali hampir 70% operasi kontena bagi seluruh Sabah. Okey, di sini ada glosari yang anda boleh lihat. Contoh seperti marina, pangkalan perahu kecil untuk persiaran, kargo, barang dagangan yang dibawa dengan kapal, pukal kering, barang-barang kering dalam kuantiti yang banyak, pecah pukal, perbuatan membuka petak atau ruang dalam kapal dan memunggah kargo selepas berlayar. Pukal cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial dalam jumlah yang besar. Okey, pengangkutan air terbahagi kepada dua pengangkutan, iaitu pengangkutan sungai dan pengangkutan laut. Pengangkutan sungai adalah lebih penting di Sabah dan Sarawak kerana jalan raya dan jalan keretapi kurang dimajukan. Pengangkutan ini terhad di kawasan pendalaman kerana kos yang lebih murah dan mudah untuk mengangkut barangan pukal dan penumpang dari kawasan pendalaman ke kawasan bandar. Sungai-sungai yang dimudiki adalah seperti Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan, Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sungai Rajang dapat dimudik hingga ke Kapit dan boleh digunakan untuk mengangkut barangan pukal seperti kayu balak dan penumpang. Sungai Kinabatangan digunakan untuk menghanyutkan kayu balak dari kawasan pendalaman hingga ke Sandakan. Di semenanjung Malaysia, pengangkutan sungai hanya terhad di kawasan pendalaman Pahang dan Kelantan. Di Pahang, cara untuk sampai ke Taman Negara ialah menaiki bot yang menyelusuri Sungai Tembeling. Pengangkutan laut pula lebih tertumpu kepada perdagangan antarabangsa seperti kita lihat di slide kita sekarang. Pengangkutan laut di Malaysia dapat berkembang kerana dapat mengangkut barangan pukal dengan kos yang murah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai pelabuhan yang dalam, mempunyai pelabuhan yang terlindung, terletak di lokasi strategik, mempunyai kemudahan gudang. Pelabuhan-pelabuhan utama di Sabah ialah Pelabuhan Kota Kinabalu dan Pelabuhan Sandakan. Pelabuhan utama di Sarawak ialah Pelabuhan Kuching di Pending. Kos pengendalian yang rendah menyebabkan pengangkutan laut sesuai untuk urusan ekspor dan import barangan pukal. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Pengangkutan awam di Malaysia. Okey, kita lihat pengangkutan awam di Malaysia. Yang pertama ialah pengangkutan darat, yang kedua ialah pengangkutan air dan yang ketiga ialah pengangkutan udara. Okey. Contoh pengangkutan awam di Malaysia darat ialah bas, teksi dan e-hailing. Untuk pengangkutan awam air di Malaysia, kita ada bot dan feri. Okey, bot seperti bot panjang di Sungai Sarawak dan feri seperti feri di Pulau Pinang. Untuk pengangkutan awam udara di Malaysia adalah kapal terbang. Okey, e-hailing. E-hailing atau e-panggilan ialah proses menempah atau memesan kereta, teksi, limuzin atau pengangkutan awam yang lain melalui komputer atau peranti bergerak seperti telefon anda, telefon bimbit anda. Contohnya seperti Uber, Grab dan lain-lain. Okey, bersambung kita pada bahagian kedua pada tajuk yang akan datang. Terima kasih atas kerjasama anda. Anda boleh share dan subscribe YouTube channel ini. Share kepada kawan-kawan anda
yang lain-lain kelas atau lain-lain sekolah. Okey. Sekian, terima kasih.